Mari dimakan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri PLC petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Daerah Pontian, Encik Nazar Ali bin Ali. Yang berusaha rakan-rakan pegawai PPD Daerah Pontian yang dikasihi GPK 1 serta guru-guru sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana pada petang ini dapat kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti salah satu wacana ilmu yang telah kami rancangkan untuk guru-guru yang kami kasihi. Bagi memberkati majlis pada hari ini, saya menjemput sahabat saya Tuan Haji Hasmadi bin Muhammad Sayuti untuk membacakan doa bagi memberkati program pada hari ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به الأقاد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية من الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujib, kami memohon kepadamu, muliakanlah kami ya Allah, bahagikanlah keluarga kami ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, berkahilah rezeki kami ya Allah, berilah kenikmatan dalam beribadah ya Allah, hiasilah hati kami dengan kesabaran dan kasih sayang ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Zal Jalali wal Ikram, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami secara maya ini ya Allah. Kurniakan kepada kami ilmu-Mu ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Kurniakanlah kejayaan program PLC kami pada petang ini dengan impak yang dapat meningkatkan kecemerlangan pencapaian anak didik kami. Seterusnya menjadikan anak didik kami generasi yang mampu bersaing dan berjaya di peringkat antarabangsa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Haji Hasmadi bin Muhammad Sayuti atas bacaan doa itu tadi. Rakan-rakan guru yang saya kasihi, bersyukur kita pada hari ini kita dapat mengikuti lagi salah satu PLC yang memang telah kami rancangkan untuk guru-guru untuk perkongsian ilmu bersama-sama pada hari ini. PLC pada hari ini bertajuk Pontian Dinamika, aspek 4.3 guru sebagai pembimbing. Saya kongsikan bersama-sama slide cikgu-cikgu.
Baik, penceramah pada hari ini iaitu Puan Sahlilawati binti Siddiq dan sahabat saya Puan Nurzihan binti Muhammad Zain selaku SIC Plus Pejabat Pendidikan Daerah Pontian. Kami akan berkongsi dengan rakan-rakan guru tentang SKPM G2 Standard 4 aspek 4.3 guru sebagai perancang. Baik cikgu, hari ini kita ada satu permainan minda. Petang-petang kita dah letih kan. So kita akan menjana minda kita untuk pemikiran yang kreatif dan kritis, kreatif dan critical thinking. Kalau kita lihat kartun di sini comel. Baik, tolong saya. Siapa yang meminta tolong cikgu? Siapa cikgu cuba teka. Okay, kita lihat gambar di sini. Tak nampak lagi slide-nya cikgu. Tak nampak? Tak nampak langsung Ada slide tajuk je. Tajuk je? Baik. Okey. Okey tak? Sebelum ni tadi okey. Okey. Baik, saya ulang sekali lagi cikgu ya, slide gambar ni. Siapa yang minta tolong cikgu? Okey, kita lihat gambar ni. Baik, saya nak cikgu, saya beri cikgu masa dalam 10 saat untuk cikgu fikirkan apa sebenarnya yang sedang berlaku. Dan 3 peserta pertama yang memberikan jawapan sama ada jawapan itu logik ataupun tak logik, kita tetap terima. Kerana seperti kita dalam kelas, apa saja jawapan murid kita tetap terima. Okey, 10 saat cikgu. Siapa yang rasa ingin menjawab, bolehlah buka mic dan beritahulah apa pandangan cikgu tentang gambar ni. Okay, cikgu 3 peserta pertama cikgu yang memberikan pandangan, tak kira lah sama ada di sekolah atau di PPD. Tapi saya mengalu-alukan rakan-rakan di sekolah lah untuk memberikan pandangan masing-masing. Dipersilakan cikgu. Sebut nama dan nama sekolah. Cikgu Mandong, silakan. Image menunjukkan bagaimana seseorang sedang cuba melepasi galah yang melintang dalam acara lompat bergalah, dibantu oleh galah. Jadi saya rasa mesej yang tersirat adalah berkaitan bagaimana seseorang itu boleh melaksanakan suatu tugas jika mempunyai aparatus ataupun peralatan ataupun bimbingan yang boleh membantu beliau melonjakkan ataupun menyelesaikan masalah ataupun tugasan yang diberikan. Wallahu alam. Alhamdulillah, tahniah cikgu. Cikgu tulis nama cikgu dekat notes tu di tepi kan, nama dan sekolah. Okey, peserta yang kedua, tahniah cikgu. Terbaik. Pandangan yang sangat baik. Okey cikgu. Saya nak cuba. Ya, cikgu siapa? Saya Cikgu Siti Suanja Rezdaha. Cikgu Siti Suanja. Okey, cikgu nanti tulis nama di tepi ya. Okey. Okey. Okey, apa yang saya nampak ni seorang guru tidak ada kemahiran untuk lompat bergalah tapi dia cuba juga buat. So akibatnya dia tersangkut dekat situ. Maksudnya kita guru cuba menilai ataupun mencerap seseorang melaksanakan tugas tapi kita sendiri tidak ada kemahiran untuk menilai atau mencerap. Itu pandangan saya. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Pandangan yang bernas. Okey, ada pandangan yang lain lagi? Peserta yang terakhir? Masa berjalan cikgu. Kalau set UC kita cuma 5 minit je.
Baik, lagi satu peserta hadiah sedang menunggu. Assalamualaikum Puan Salila. Saya cuba. Cikgu siapa ni? Siti Roha daripada SMA 2. Okey. Apa yang dapat saya perhatikan berdasarkan pemerhatian dalam gambar ni ialah seorang lelaki yang berusaha untuk melepasi palang menggunakan kayu itulah, tetapi tersangkut. Jadi mungkin kita ni kadang diibaratkan sebagai seorang pemimpin yang cuba menunjukkan bagaimana untuk melakukan sesuatu, tetapi cara kita mungkin salah menyebabkan timbul masalah. Maknanya macam lelaki tu tersangkut kat situ lah sebab tidak menggunakan kaedah yang betul ataupun cara yang betul bagaimana untuk melepasi sesuatu halangan. Itu pendapat saya lah. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Tahniah cikgu, tiga-tiga pandangan itu pandangan yang sangat baik dan saya sangat suka pandangan tersebut Nanti saya akan beri hadiah yang special untuk cikgu bertiga Tahniah diucapkan. Baik cikgu, kalau kita lihat di sini kita kaitkan dengan PLC kita pada hari ini, guru sebagai pembimbing. Kalau kita lihat ini pandangan saya cikgu tak semestinya pandangan saya ini benar pandangan rakan-rakan guru juga pun benar. Kita lihat anggaplah yang tersangkut di atas itu ialah anak murid kita. Anak murid kita sedang menyertai pertandingan ataupun sedang menyertai latihan lompat galah. Siapalah sebenarnya yang sedang yang di sebalik gambar ni ada seorang yang memainkan peranan yang sangat penting. Siapa dia? Guru. Jurulatih, cikgu, pembimbing semua. Semua pandangan yang cikgu-cikgu tiga orang tadi tu, cikgu-cikgu tadi tu semua betul. Cikgu Roha, cikgu Siti Suhana, cikgu Mahanam. Okey. Jadi di sebalik guru ini ada seorang jurulatih ataupun seorang pembimbing ataupun seorang guru. Bagaimana jurulatih atau guru ini membimbing anak murid dia untuk mencapai sasaran, untuk melepasi palang tersebut hingga berjaya melepasi palang tersebut dan akhirnya mencapai sasaran. Semua itu memerlukan teknik yang betul. Sekiranya teknik tidak betul, maka inilah yang sedang berlaku. Sebenarnya murid ni dia pakai 2 lapis seluar lah jadi dia tersangkut di situ. Okey cikgu, kesimpulannya. Walau apa pun kaedah yang digunakan, kalau kita tersalah kaedah, dia tidak akan dapat mengembangkan potensi murid. Baik, kita masuk ke standard 4, pernyataan standard. Okey. Dalam SKPMG 2 standard 4, kita ada 4 aspek. Kita ada 6 aspek dan kesemua aspek tersebut daripada 4.1 hingga 4.6 menjurus kepada pernyataan standard ini, iaitu guru berperanan sebagai pembudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PDP) yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Ayat ini jelas menggambarkan bagaimana saya memulakan slide PowerPoint saya tadi dengan gambar murid hendak melepasi halangan bagaimana itu seperti itu juga lah murid di dalam kelas. Cikgu sebagai pemudah cara yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid itu secara menyeluruh dan akhirnya murid itu mencapai tahapan yang optimum secara berterusan. Dan kalau kita lihat gambar di bawah ini cikgu, ini semua guru-guru dan murid-murid yang sedang melaksanakan PDPC di dalam kelas dan kita lihat cikgu sebagai membimbing murid dan murid juga memperkembangkan potensi mereka sehingga kalau kita lihat daripada cikgu bimbing akhir mereka dapat membentangkan hasil kerja mereka dan ada murid yang berjaya membuat latihan sendiri tanpa bimbingan guru dan apa dia cikgu impak daripada bimbingan cikgu yang berkesan ini. Inilah dia maklum balas seorang anak murid cikgu. Ini benar cikgu ini apa yang saya temui di sekolah. Seorang murid telah menampal maklum balasnya pada papan parking lot. Apa kata murid ni? Cikgu, hari ini best sangat. Faham semua macam selalu. Maknanya sama ada pada hari itu
pemantau ataupun pembimbing datang, cikgu itu tetap mengajar dengan berkesan dan menarik minat murid kerana murid dia ikhlas memberi pandangan. Murid ini tidak tahu pun yang saya membaca nota mereka, faham semua cikgu ajar macam selalu. Maknanya cikgu ini bukan hanya pada masa dibimbing atau dipantau membuat aktiviti yang menarik, tetapi pada setiap masa PDP. Okey cikgu, kita lihat di sini apa peranan guru. Kalau kita lihat standard 4 ni cikgu, semua aspek 6 aspek itu semua menerangkan tentang peranan seorang guru. Kita lihat di sini ya. Apa kriteria kritikal aspek 4.3 guru sebagai pembimbing. Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pembelajaran. Baik, kita lihat di sini cikgu ini cikgu dah biasa lihat skor dalam SKPMG 2 standard 4. Aspek, kriteria, kritikal, standard kualiti, tindakan untuk mencapai standard, dan cikgu juga telah biasa dengan elemen-elemen ini iaitu berkaitan dengan antaranya rubrik penskoran, jadual pengiraan skor dan eviden pelaksanaan ini catatan. Kalau kita lihat di situ cikgu maklum ada pelbagai warna di situ dan saya percaya cikgu-cikgu telah menguasainya. Saya yakin cikgu Baik, warna merah itu ialah sama ada subjek atau perkara atau orang. Kita lihat di situ hanya guru sahaja orang. Dan ungu itu ialah tindakan. Okey, kriteria kritikal, guru bertindak sebagai pembimbing. Okey, kemudian apa tindakan untuk mencapai standard? Cikgu memberi tunjuk ajar. Waktu bila? Dalam kelas dalam menguasai isi pelajaran dan kemahiran. Cikgu memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dan menggunakan sumber pendidikan serta menggabung jalin isi pelajaran dengan kemahiran atau mata pelajaran lain. Dan hijau cikgu menunjukkan kualiti. Mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan betul, tepat, secara berhemah dan bersungguh-sungguh. Dan warna biru pula cikgu menunjukkan hasil atau impak. Apa hasil yang kita mahu capai? Iaitu untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pembelajaran. Okey, seterusnya. Okey cikgu. Kita sebagai guru memudah cara murid menguasai ilmu dan kemahiran. Kalau kita lihat dalam SKPMG 2 standard 4 aspek 4.3 guru sebagai pembimbing, ada 5 tindakan yang perlu kita buat untuk mencapai standard. Dan sekiranya 5 ini tercapai, maka sudah pasti PDP kita atau PDPC kita atau PDPR kita sangat berkualiti. Okey, yang pertama, kita mestilah memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran berkaitan pelajaran. Yang kedua, memberi tunjuk ajar dalam menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, memandu murid menggunakan sumber pendidikan. Dan yang terakhir, menggabung isi pelajaran dengan kemahiran atau mata pelajaran lain. Kesemua ini cikgu, semua tindakan ini, terms ini perlulah disertai dengan tahap kualiti, iaitu mengikut keperluan atau pelbagai aras keupayaan murid dengan betul, tepat, secara berhemah dan bersungguh-sungguh. Sekira ini cikgu laksanakan, sudah pasti peranan guru sebagai pembimbing, cikgu kita sebagai pemudah cara akan tercapai. Baik, kita lihat di sini cikgu, sebelum saya meneruskan perkongsian pada hari ini, kita kongsikan sedikit cikgu. Kita refresh semula. Yang saya ambil ialah model Schumann LS 1986. Mengikut Schumann, ada 7 jenis pengetahuan teras yang cikgu perlu kuasai untuk memberi pemahaman kepada murid. Pertama, cikgu perlu menguasai pengetahuan isi kandungan. Yang kedua, pengetahuan pedagogi am.
Yang ketiga, pengetahuan kurikulum. Yang keempat, pengetahuan isi kandungan pedagogi. Yang kelima, pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri pelajar. Yang kelima, pengetahuan tentang konteks pendidikan. Dan keenam, pengetahuan tentang matlamat pendidikan. On the way, on the way. On the way. Ada ya? Okay. Alhamdulillah. Itulah cikgu-cikgu yang kita merancang. Allah juga merancang, tapi perancangan Allah yang lebih baik. Baik, mulai tadi sampai mana saya terputus di tengah jalan? Mana Kak Sabah? Alright, saya mulakan semula cikgu ya. Okey, kalau ikut model Schumann, dia ada 7 jenis pengetahuan teras cikgu yang saya dah sebut tadi ya. Iaitu pengetahuan isi kandungan, pengetahuan pedagogi am, pengetahuan kurikulum, pengetahuan isi kandungan pedagogi, pengetahuan tentang pelajar dan ciri-ciri pelajar, pengetahuan tentang konteks pendidikan, pengetahuan tentang matlamat pendidikan. Okay, kalau kita lihat situ pelajar cikgu ya, kalau sekolah menengah dan sekolah rendah kita kata murid lah cikgu ya. Pelajar di universiti, okey itu sedikit saja pemberitahuan. Baik, kalau mengikut model ini dia beliau meletakkan 7 jenis pengetahuan teras yang perlu cikgu kuasai untuk memberi kefahaman dalam isi kandungan kepada murid dalam semasa mengajar yang berkaitan dengan pelajaran. Tetapi ada juga model lain yang meletakkan hanya sekurang-kurangnya 3 jenis pengetahuan teras yang perlu cikgu kuasai, iaitu pengetahuan pedagogi, pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan tentang murid. Pengetahuan tentang murid juga sangat penting cikgu ya. Okey. Untuk pengetahuan pedagogi kita imbas semula cikgu apa dia pengetahuan pedagogi. Mungkin dah lama ni kita dah terlupa sikit lah cikgu kita kongsi sama-sama. Baik, pengetahuan pedagogi ialah pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan kaedah mengajar, merangkumi pendekatan, teknik, kaedah dan strategi dalam PDP. Manakala pengetahuan isi kandungan pula pengetahuan mendalam tentang isi kandungan yang diajar dan harus diselaraskan dengan spesifikasi kurikulum dan DSKP. Manakala pengetahuan tentang murid dan ciri-ciri murid ni cikgu, kita perlu mengetahui murid kita, iaitu kesediaan dari segi kognitif, psikomotor, efektif, gaya pembelajaran murid, VAK, kinestetik dan visual, VAK, audio, multiple intelligence. Multiple intelligence perlu kita juga ketahui multiple intelligence, kecerdasan pelbagai yang ada pada murid yang melibatkan minat murid, kecenderungan murid untuk kita memastikan bahawa pengajaran kita pada hari itu berkesan. Okay, kalau kita lihat gambar Raja Van di bawah cikgu mengapa ada bulat tu dan tengahnya hijau. Okey, kita lihat yang kotak berwarna biru ini ialah pengetahuan pedagogi isi kandungan, iaitu gabungan antara pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi, iaitu cara guru mengaitkan pengetahuan pedagogi, iaitu cara guru mengajar strategi kepada pengetahuan isi kandungan, iaitu apa yang perlu diajar. Kalau kita lihat gambar Raja Van ini cikgu, pedagogical knowledge ini ialah pengetahuan pedagogi lah. Guru ini mengatakan I teach children kalau dia hanya mempunyai pengetahuan pedagogi. Content knowledge, pedagogi isi kandungan. I teach matematik, dia hanya mengajar matematik. Tetapi bila digabungkan kedua-dua pengetahuan ini, ia menjadi satu dan di dalamnya berlakulah pengetahuan pedagogi isi kandungan, iaitu pedagogical content knowledge. I teach children mathematics. Okay, kalau kita lihat I teach children, mungkin cikgu itu tidak ada pengalaman ataupun guru baharu
guru ganti, content knowledge, I teach mathematics, guru yang apa tu, yang baru mengajar, ataupun seperti PDPR sekarang, ibu bapa menjadi guru hanya mengajar matematik, tetapi guru yang berpengalaman, guru yang profesional, dia akan menggunakan pengetahuan pedagogi isi kandungan ini, dan guru ini akan berkata, I teach children mathematics. Ada keseimbangan di situ cikgu. Cikgu ada cikgu-cikgu yang nak tahu, nak imbas balik ke apa dia pengetahuan tentang konteks pendidikan dan pengetahuan matlamat pendidikan? Okey, saya imbas sepintas lalu cikgu. Apa dia pengetahuan konteks pendidikan? Seimbas lalu cikgu iaitu tentang sejarah pendidikan, matlamat, struktur dan pengaruh budaya setempat terhadap sekolah. Manakala pengetahuan kurikulum ialah pengertian kurikulum, teori dan model. Sedikit perkongsian daripada saya cikgu. Dan sebagai guru kita juga perlulah mengetahui tentang murid supaya bila kita mengenali murid kita, kita akan faham murid kita dan kita tahu bagaimana isi pelajaran itu boleh disampaikan kepada murid dengan berkesan. Dan okey, saya serahkan perkongsian selepas ini kepada sahabat saya, Puan Nurzihan Muhammad Zain. Kita berharap agar line di sini okey, tidak ada masalah. Teruskan Puan Nurzihan, sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya Puan Salilawati dari Unit Sains Sosial. Selamat petang pada cikgu-cikgu semua. Jadi pada petang ini kita sambung PLC kita berkenaan dengan aspek 4.3 guru sebagai pembimbing. Dengan saya terus masuk kepada TUMS ataupun tahap untuk mencapai standard dalam SKPMG 2 standard 4 aspek 4.3 ini. Okey, kalau cikgu lihat di paparan yang pertama dalam roman tu itu memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran. Itu ialah tahap tindakan ataupun TUMS yang pertama yang kita akan lihat semasa pencerapan, iaitu bagaimana guru sebagai pembimbing memberi tunjuk ajar. Kalau kita lihat dia ada 5 TUMS ataupun 5 tahap tindakan. Tahap tindakan untuk 1 dan 2 ni ialah memberi tunjuk ajar, iaitu dalam menguasai isi pelajaran. Yang kedua ialah memberi tunjuk ajar dalam menguasai kemahiran. Satu, isi pelajaran. Yang kedua ialah bagaimana cikgu memberikan tunjuk ajar ataupun tunjuk cara atau panduan dalam murid boleh menguasai, yang pertama isi pelajaran, yang kedua menguasai kemahiran. Okay. Kalau kita lihat di situ ya, cikgu memberikan penerangan. Cikgu sebagai pembimbing, cikgu bukannya terus je bagi masuk kelas, bagi buka muka surat ni, buat ni, tu maknanya kita tidak membimbing. Tetapi cikgu membawa murid, membimbing murid untuk pergi kepada isi pelajaran itu dengan memberi penerangan, konsep atau fakta. Contohnya kalau tajuk pada hari itu bahasa Melayu, kita nak buat tentang pencemaran. Jadi cikgu berikan konsep yang kita nak lihat hari ini ataupun tajuk kita pada hari ini ialah tajuk tentang pencemaran. Jadi murid akan mendapat satu idea yang luas apa yang akan diajar pada hari tersebut. Dan ini kemudiannya kita akan melihat bagaimana cikgu mengemukakan analogi atau contoh untuk nak menerangkan kepada murid boleh menguasai isi pelajaran tersebut. Contohnya dikatakan bahawa kita lihat kepada apa yang berlaku sekarang ni. Murid sekarang ni kalau kita lihat memang terdedah dengan
media massa isu ataupun perkara yang kalau kita buka Facebook ataupun buka laman-laman media sosial ni yang ataupun berita kalau buka berita pun murid akan lihat bagaimana selepas beberapa buah negeri masuk ke fasa 2 apabila mereka boleh keluar untuk berrekreasi, yang tergambar ialah pemandangan kesesakan di pantai-pantai misalnya, di sungai-sungai rekreasi. Dan apa yang kita boleh bawa murid supaya boleh dikaitkan dengan kontekstual. Saya tak pergi satu-satu tapi saya pergi kepada menyeluruh, kerana nanti cikgu akan lihat bagaimana ada penggabung jalinan antara isi pelajaran dengan kemahiran, menggabung jalin isi pelajaran dengan mata pelajaran lain, menggabung jalin isi pelajaran dengan hidup ataupun kehidupan pelajar itu sendiri. Jadi pada mula kita menerangkan konsep ataupun isi pelajaran tu kita dah tunjukkan dah tunjukkan bahawa inilah keadaannya. Jadi murid boleh nampak, murid boleh lihat bagaimana realiti itu dikaitkan dengan kehidupan sehari mereka. Jadi kalau isu kita ataupun apa yang kita nak ceritakan ataupun tajuk kita ialah tentang alam sekitar, tentang pencemaran. Jadi kat situ dia berlaku. Kita akan lihat nampak longgokan sampah. Jadi dari mula kita dah membawa pelajar ke situ. Kemudian kita demonstrasi. Untuk nak tunjuk cara ni boleh juga dibuat secara demonstrasi. Itu untuk mata pelajaran sains misalnya atau mata pelajaran sains rumah tangga RBT yang lebih kepada hands on yang melibatkan demonstrasi daripada guru. Seterusnya adanya aplikasi konsep 5P iaitu penggabung jalinan, tadi saya dah sebut tentang penggabung jalinan, penyerapan, menyerapkan nilai-nilai dan sebagainya, pemulihan, pengayaan dan penilaian. Okey, kerana nanti kalau tadi Cikgu Salilawati pun dah menyebut bagaimana untuk mendapat menepati syarat, salah satu syarat memenuhi TUMS ini, tahap kualitinya ialah adanya, berlakunya mengikut keupayaan murid, mengikut keperluan murid, mengikut perbezaan murid. Okay, jadi kat situ ada, jadi kita ada pemulihan, pengayaan dan penilaian kerana kita ada murid-murid yang berbeza. Dan satu lagi ialah bimbingan sistematik. Maknanya bimbingan ataupun guru sebagai pembimbing ini, kita memberikan bimbingan yang berterusan dari awal sehingga ke akhir untuk memimpin murid mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Jadi saya memberikan gambaran dulu bagaimana dalam tahap untuk mencapai standardnya TUMS atau tahap tindakan ini, yang pertama memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran, yang kedua memberi tunjuk ajar dalam menguasai kemahiran, iaitu kita gabung jalin kemahiran isi pelajaran. Masuk lagi perkataan gabung jalin lagi. Jadi isi ialah tentang pencemaran. Gabung jalin kemahiran. Kemahiran yang nak diajar ialah kemahiran menulis misalnya dalam bahasa Melayu. Kalau matematik kemahirannya, kemahiran nak mendarab, membahagi. Okay? Jadi bagaimana kemahiran isi pelajaran untuk murid menulis itu kita gabung jalinkan dengan isi pelajaran. Kerana isinya murid nak menulis tentang pencemaran, tentang alam sekitar itu tadi. Okay, tapi caranya bagaimana diterjemahkan isi pelajaran itu dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk penulisan. Jadi itu gabung jalin kemahiran isi pelajaran. Dan cikgu tidak membiarkan murid terkapai-kapai begitu. Guru sebagai bimbing dalam aspek 4.3, guru harus memimpin, memandu, merangsang, membawa, memucuk murid supaya mereka minat
Kalau kita biarkan mereka terkapai-kapai, murid hilang arah tanpa tujuan, mereka pun tak tahu nak buat apa. Cikgu ni, kalau kita masuk kelas kata, hari ni kita akan menulis karangan. Okay, tajuk ni. Murid hilang arah tujuan. Murid hilang panduan arah, tak terarah, tak terpandu. Jadi kitalah sebagai pembimbing, bagaimana kita menunjukkan jalan, bagaimana kita menyuluh jalan tersebut kepada murid untuk bagaimana kemahiran itu boleh dicapai. Contohnya kalau kita kata nak menulis, hari ini pelajar akan boleh menulis. Okay, kita pula kata ada murid yang berbeza-beza dalam kelas tersebut. Jadi kita dah kata untuk pelajar yang baik akan boleh menulis 2 perenggan isi karangan dengan ayat yang gramatis dan betul. Murid yang lemah atau sederhana boleh menulis 5 ayat atau menulis 1 perenggan isi karangan dengan arasnya, dengan gramatis apa semua tak ada. Maknanya itu dah ada menunjukkan bahawa pembezaannya. Tapi bagaimana kita membimbing murid tersebut untuk boleh melampiaskan kemahiran tersebut dalam bentuk yang sepatutnya ialah dengan bahan. Contohnya kita ada bahan pengurusan grafik ataupun lembaran grafik atau lembaran kerja yang mana untuk menulis isi perenggan ataupun perenggan isi kita dah gariskan, mesti ada ayat topik, mesti ada ayat isi, ayat penegas, ayat kesimpulan, ayat huraian. Jadi itu yang kita katakan bahawa kita membimbing murid atau membimbing murid-murid kita dalam kelas tersebut. Seterusnya ialah penerangan konseptual dan praktikal untuk laksanakan aktiviti tugasan. Maksudnya kita jelaskan, terangkan, maklumkan. Begini, apa yang perlu murid-murid lakukan ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat menghasilkan 1 karangan atau dapat menghasilkan 5 ayat. Dan seterusnya kita haruslah percaya kepada murid untuk melaksanakan aktiviti. Pasal kalau lihat di sini nanti standard kualitinya yang keempat ialah bersungguh-sungguh. Bagaimana sebagai seorang guru, sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang rakan untuk murid kita di dalam kelas itu kita harus bersungguh-sungguh. Kita tidak membiarkan bila budak tak boleh tulis, cikgu saya tak ada idea. Kita terus tak ada idea, tak apalah, awak duduk je lah kat situ. Itu maknanya kita tidak menunjukkan kesungguhan dalam kita nak membimbing pelajar. Ingat tu apa yang kita nak capai sebagai pembimbing inilah di akhir pembelajaran objektif kita untuk apa yang kita targetkan atau sasarkan di dalam pembelajaran tersebut ialah murid boleh mencapai sesuatu. Itu apa kemahiran yang kita hendak capai. Dan untuk memberi tunjuk ajar, untuk nak memastikan berlakunya pelaksanaan pembelajaran ini, kita memerlukan beberapa kaedah atau teknik atau pendekatan. Kerana kita tahu bahawa guru harus mengajar dan membimbing dengan menggunakan suatu kaedah dan pendekatan pengajaran yang berkesan terhadap pembelajaran pelajarnya. Jadi maknanya cikgu dah bersedia. Sebelum masuk ke kelas, cikgu dah sedia bahawa inilah pendekatan yang akan cikgu buat. Inilah strategi cikgu. Inilah kaedah yang akan cikgu gunakan. Tadi rakan saya, Cikgu Salilawati dah menerangkan bahawa sebelum itu kita dah tahu siapa murid yang kita nak jumpa tu. Dari segi psikomotornya, dari segi efektifnya, dari segi emosinya, murid yang bagaimana yang akan kita temui. Jadi cikgu dah bersedia juga dengan teknik pengajaran itu untuk membimbing murid untuk mencapai hasrat yang kita harapkan. Jadi tunjuk ajar ini akan bermula dari yang mudah kepada yang susah.
Di samping itu, bila kita dah tahu bahawa jenis murid-murid kita, jenis murid yang bagaimana, kita melihat pula kepada gaya pembelajaran murid. Ini dalam kita nak memulakan untuk memberi tunjuk ajar, untuk nak membimbing guru, membimbing murid ni. Jadi kita perlu tahu juga murid kita murid yang bagaimana dari segi visual, auditory dan kinestetiknya. Kerana kita percaya bahawa pembelajaran yang berjaya bergantung pada kesediaan para pelajar, minat mereka dan pada motivasi mereka untuk belajar. Itu kata-kata daripada Al-Khalidi, seorang pendidik Islam. Dan pemilihan model gaya pembelajaran yang bersesuaian dengan kemampuan diri pelajar. Maknanya kita nak rancang apa aktiviti untuk nak mencapai objektif pembelajaran kita. Jadi kita balik semula kepada 4.1 yang kita dah pernah buat sebelum ni. Masa nak merancang aktiviti itulah kita memikirkan aspek ni. Boleh tak pelajar saya dengan kaedah yang begini tercapai hasrat saya. Jadi masa perancangan itu ialah aspek yang penting untuk cikgu nak melihat bagaimana pemilihan model gaya pembelajaran cikgu itu bersesuaian dengan kemampuan dan membolehkan pelajar melibatkan diri lebih aktif. Okay? Kerana kita kata tadi kesediaan murid, adakah murid termotivasi untuk belajar? Dek, Sophie. Kak Zihan. Kak Zihan. Puan Nurzihan? Puan Nurzihan masih di talian ke? Kat mana? Aku tak tahu tempat dia kat mana. Hello, Assalamualaikum. Hello. Salam. Puan Nurzihan okey ya? Hello. Hello. Ya. Tiba-tiba hujan begitu lebat. Okey. Okay, dengar Hello. Ya. Dengar. Hello. Okey, saya sambung semula Okey, jadi itu tadi bagaimana kita melihat gaya pembelajaran murid-murid kita tadi untuk kita bersedia sebelum kelas lagi supaya apa yang kita rancangkan itu bila di dalam kelas murid boleh sama-sama mengikuti kelas kita. Kalau tidak nanti kita macam kita buat sendiri tanpa ada penyertaan murid kerana kita nanti bila 4.6 ialah penyertaan aktif murid. Jadi dia melibatkan juga bagaimana guru perlu membimbing murid untuk supaya murid boleh aktif dalam pembelajaran. Bagaimana guru membimbing murid supaya murid rasa seronok di dalam kelas. Bagaimana guru membimbing murid supaya murid termotivasi untuk belajar. Kerana kita ada murid yang pelbagai aras kecerdasan tadi. Jadi itu yang semasa tunjuk ajar tadi kita mulakan daripada senang kepada sukar, kita melihat kepada gaya pembelajaran mereka, kita menyediakan aktiviti-aktiviti yang pelbagai mengikut aras. Contohnya dalam pembelajaran terbeza, bila kita mungkin pembezaannya dari aspek
proses pembelajaran itu sendiri. Kerana tadi kita dah kata kita melihat ada murid kita yang jenis visual yang dia suka belajar melalui tulisan. Jadi dia ialah orang yang gemar membaca ataupun mungkin dia suka melihat lakaran-lakaran ataupun boleh membaca daripada graf atau carta atau gambar. Dan kita juga ada murid yang auditory yang kecenderungannya belajar melalui mendengar bunyi, muzik, nada. Jadi mungkin dari bahannya pun boleh jadi bahan yang berbeza tetapi untuk sampai kepada matlamat yang sama. Contohnya kalau kita kata tadi tentang kita nak beri tentang pencemaran. Untuk murid yang auditory ni tadi kita boleh berikan dia dalam kumpulan tersebut bahannya ialah bahan nyanyian, pita rakaman nyanyian. Jadi dari situ kita suruh murid olah bahan kerana bahan bukannya kita bagi bahan tu begitu saja, kita nanti akan memandu murid menggunakan bahan. Daripada bahan tersebut contohnya kita nak mereka boleh keluarkan idea perkara-perkara yang kita kehendaki untuk pembelajaran kita. Contohnya kalau kita kata pembelajaran, kita nak membawa pelajar kita untuk nak berfikir dengan lebih kritis lagi. Kenapa masih berlaku lagi pencemaran ataupun pembuangan sampah merata-rata di negara kita sedangkan kita telah pun merdeka sejak sekian lama. Apakah pelajaran pendidikan civic yang kita ajarkan kepada murid-murid kita tidak dapat dihayati sehingga masih lagi berlaku rakyat kita ataupun warga keluarga Malaysia ini yang masih tidak dapat nak menghayati kebersihan negara mereka kan. Yang kita kotorkan ini ialah negara kita. Jadi sampai kat situ, sampai boleh mengaitkan dengan nilai, mengaitkan dengan pembelajaran. Jadi dengan bahan yang berbeza mengikut kumpulan itu tadi, dengan dan yang kinestetik. Kita ada pelajar yang kinestetik yang suka dengan amali, menyentuh, dia mesti nak sentuh barang, ada pergerakan. Mungkin kita boleh berikan dia bahan yang kita tunjukkan apa daripada bahan-bahan ni apa kita boleh buat untuk kitar semula. Jadi itu contohnya bagaimana proses pembelajaran itu sendiri berbeza dan akhirnya mungkin produk ataupun hasil kerja murid itu juga jadi berbeza. Walaupun hasrat ataupun objektif pembelajaran kita ialah kepada penulisan. Tetapi yang untuk auditory tadi ialah penulisan, mungkin penulisan lirik, lagu. Yang untuk yang suka visual tadi ialah penulisan satu karangan, satu perenggan. Jadi itu ialah bagaimana cikgu merancang dan juga kemudiannya membawa kepada bimbingan cikgu di dalam kelas tersebut. Jadi pengajaran guru yang mengambil kira gaya pembelajaran WAK ini dapat kita sedar mesti dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran pelajar. Next. Seterusnya. Yang ketiga. Tools yang ketiga untuk aspek 4.3.1 ini ialah memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 3 memandu, tadi yang pertama memberi tunjuk ajar, yang kedua memberi tunjuk ajar. Yang pertama memberi tunjuk ajar untuk isi pelajaran. Yang kedua memberi tunjuk ajar untuk menguasai kemahiran. Yang ketiga, memandu murid. Bagaimana kita membimbing, memandu, memimpin murid kita untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang ini memang macam
kita bukan saja nak dia menyelesaikan masalah, tetapi boleh menyelesaikan masalah dengan kreatif dan kritis. Jadi cikgu, kalau cikgu kata SKPMG 2 nak kena buat, KBAT nak kena ada, PAK 21 nak kena ada, PBD nak kena ada. Tetapi semuanya yang cikgu katakan KBAT, yang cikgu katakan PAK 21, yang cikgu katakan PBD terangkum dalam satu SKPMG 2. Dan apabila cikgu mengajarkan daripada mula cikgu merancang 4.1.1 sehingga berakhirnya 4.6.1 murid sebagai pembelajar aktif, cikgu telah melakukan semua aspek tersebut. Cikgu telah menggunakan KBAT-nya, cikgu telah ada aspek PAK 21-nya, cikgu telah ada PBD-nya. Cuma ada cikgu perasan atau tidak perasan. Jadi kita tak perlu nak rasa sukar atau sulit. Semalam pun bila pengarah BPSS memberitahu tentang sekolah yang akan dibuka 50% pergi ke sekolah, 50% belajar di rumah. Ayat pertama yang dikeluarkannya ialah cikgu jangan rasa terbeban. Saya ingat lagi bila saya menonton semalam pukul 8.30 malam semalam, antara ayatnya ialah cikgu jangan rasa terbeban. Kerana kalau kita mendengar semalam memang dia bukannya cikgu dalam masa yang sama cikgu mengajar di sekolah, dalam masa yang sama juga cikgu membuat PDPR di rumah. Tidak, tapi bagaimana kita menggunakan kemahiran guru cikgu yang ada untuk dapat ke semua murid-murid kita peluang dan hak untuk belajar. Itu yang kita maksudkan. Jadi cikgu untuk memandu murid membuat keputusan ini, cikgu perlulah membantu murid mengenal pasti fakta, betul atau salah. Memandu murid membuat keputusan sebulat suara melalui hasil perbincangan kumpulan kelas. Kalau tadi dah dibagikan aktiviti kumpulan. Membimbing murid menyelesaikan masalah dalam tugasan yang diberikan dan meminta murid membuat refleksi. Jadi bagaimana cikgu nak memandu murid untuk menyelesaikan masalah ini? Cikgu mesti jelaskan kepada murid bagaimana proses penyelesaian masalah itu. Dari awal cikgu dah bagikan kepada kumpulan dan tugasan. Mungkin kumpulan A mencari kepada punca. Apakah punca terjadinya pencemaran? Kumpulan yang satu lagi mencari kepada siapakah yang bertanggungjawab terhadap pencemaran ini. Yang kumpulan yang seterusnya ialah apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Kumpulan yang selebihnya ialah apakah kesan kepada negara jika keadaan ini berterusan. Jadi semasa proses merancang, proses membimbing di dalam kelas itu, cikgu telah membawa murid-murid cikgu telah memandu murid-murid cikgu dalam usaha untuk menyelesaikan masalah. Lepas tu kenal pasti masalah. Lepas tu berlakunya penjanaan idea semasa sumbang saran dalam kumpulan. Ingat ya, cikgu kita hanya memandu murid menyelesaikan masalah. Cikgu bukan memberikan kata putus. Kita hanyalah menitipkan ilmu ke dalam jiwa murid-murid kita. Kita hanya menitipkan ilmu untuk mengajarkan kemahiran kepada murid-murid kita. Kita memimpin, memandu murid-murid kita untuk berupaya menyelesaikan masalah. Dan apabila mereka berada di dunia nyata, di dunia realiti, mereka mampu bertindak. Bukan setakat pada akhirnya mereka boleh menjawab soalan peperiksaan, mereka boleh lulus dengan cemerlang, tetapi harapan kita, kenapa kita ajarkan murid dalam keadaan sekarang ini supaya mereka keluar kelak, mereka habis belajar, mereka pergi ke alam dunia nyata mereka boleh menggunakan semua apa yang ada ini untuk kegunaannya.
itulah sebabnya sebelum cikgu masuk ke kelas, cikgu sendiri perlu ada kemahiran pengetahuan itu yang bila dalam soalan dalam aktiviti murid untuk murid faham misalnya jadi dalam soalan ataupun soalan-soalan cikgu boleh tanyakan tentang apakah itu soalan pengetahuan, senaraikan. Okay, jadi cikgu dah tahu aras pengetahuannya untuk murid boleh ingat, murid boleh tahu fakta, murid boleh tahu konsep atau prinsip. Dan yang kedua ialah cikgu tahu kefahaman untuk murid tahu dalam pembelajaran tersebut. Mereka boleh terangkan, boleh ringkaskan, terjemahkan. Okey, itu antara contoh yang boleh cikgu buat. Dan juga yang terakhir, yang tertinggi adalah penggunaan. Ini yang saya kata, penggunaan apa yang kita ajarkan, kemahiran yang kita ajarkan ini akan murid bawa keluar nanti esok. Contohnya dalam kita tadi memandu murid untuk menyelesaikan masalah, kita akan menggunakan konsep bagaimana murid memilih cara atau bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Okay, jadi hasilnya ialah mungkin murid boleh mencipta, menulis satu karangan, mencipta sajak, melakar dan sebagainya. Okay, cikgu, jadi itu ialah bagaimana guru memandu murid untuk menyelesaikan masalah. Jadi murid memainkan peranan penting, bukan kita. Kita cuma memimpin, membimbing saja. Cikgu jangan terus bila murid tak dapat jawab, cikgu terus cakap tak ada, ni senang je jawapan dia ni. Bukan. Okay. Jadi berlakunya komunikasi dua hala di dalam kelas dengan guru menyoal dan membimbing dan murid melakukan perbincangan dan kita galakkan juga murid untuk memberi pendapat dalam kelas dengan objektif pencapaian murid kita utamakan. Okay. Seterusnya perkembangan murid hendaklah dilihat secara menyeluruh dan seimbang dan menarik. Okay, setakat ini ada apa-apa pertanyaan? Okay, kalau tak ada saya teruskan. Okay, yang keempat. Tadi memandu untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, memandu murid menggunakan sumber pendidikan. Okay, kita pun bukannya ambil sumber pendidikan atau bahan-bahan ni untuk tanpa tidak bermakna. Okay, jadi bagaimana memandu dan membimbing murid menggunakan sumber pendidikan, kita mencadangkan sumber pendidikan yang sesuai dan menerangkan cara penggunaannya. Contohnya kalau kita membawa murid menggunakan kamus, kita bukannya beri je kamus tu macam itu. Ada kaedah, ada cara menggunakan bahan tersebut. Itu mesti kita tunjuk. Itu kita mesti ajarkan. Itu mesti kita terangkan kepada murid bagaimana menggunakan bahan tersebut, sumber tersebut. Okay. Memastikan sumber pendidikan mencukupi dan sesuai mengikut keupayaan murid. Jadi kalau murid tu aras rendah, kita beri sumber pendidikan yang tinggi, arasnya pun tak sesuai. Jadi itu disesuaikan lagi. Jadi timbul lagi tentang pelbagai aras. Okay. Dan kita boleh juga melantik pengendali sumber pendidikan, iaitu seorang wakil bagi setiap kumpulan. Jadi maknanya kalau kita kata kumpulan tu untuk bahan, tadi saya kata untuk bahan pencemaran tadi, saya kata kumpulan auditory tadi, kita bagi bahan sumbernya ialah pita rakaman. Cikgu berikan handphone cikgu ke apa untuk murid mendengarkan lagu tersebut. Jadi guru murid tersebut akan ambil dan itu menjadi bahan ataupun sumber pendidikan untuk kumpulan tersebut. Kumpulan yang suka membaca tadi, kita memberikan keratan-keratan akhbar misalnya. Jadi dia akan mencari maklumat daripada keratan akhbar tersebut.
Okay. Yang kumpulan kinestetik ni tadi kita memberi bahan yang lain pula. Jadi maknanya ada kepelbagaian sumber pendidikan yang cukup dan cakup, iaitu mencakupi semua aras murid-murid kita. Okay, jadi mengikut jadi antara sumber pendidikan yang kita ada ialah bahan bercetak, modul, buku rujukan, kamus, perakam, pita, carta, peta, graf, spesimen, slide, video, televisyen dan projektor. Lepas tu adanya penggabung jalinan bahan isi pelajaran dan kemahiran. Jadi bahan isi tu dengan kemahiran, kita nak kemahiran menulis tapi mendapatkan bahan dengan sumber pendidikan yang ada. Jadi ada penggabung jalinan. Okay, kita juga memandu murid untuk exploit, mengeksploitasi bahan ke arah kebat. Jadi maknanya bila dalam dia mencari tu kita fikirkan kebatnya. Tadi nak menyelesaikan masalah tu pun fikirkan supaya penyelesaian masalah itu kepada yang kreatif dan kritis. Jadi nak menggunakan sumber pendidikan ini pun juga kita memandu murid supaya exploit bahan tersebut ke arah kebat. Okay, jadi kecekapan dalam melaksanakan aktiviti daripada sumber pendidikan iaitu daripada sumber itu membaca, menghurai, mengira, mewarna, maknanya hasil daripada bahan tersebut, sumber tersebut murid boleh melaksanakan aktiviti membaca. Kalau daripada bahan itu tadi dia boleh membaca, boleh menulis, boleh menghurai, boleh mengira, mewarna, menyanyi, melukis, melabel, mengarang, bercerita, berlakon dan sebagainya. Okay. Okay, next. Seterusnya, okay. Yang kelima, TUMS yang kelima iaitu tindakan untuk mencapai standard yang kelima ialah menggabung isi pelajaran dengan kemahiran mata pelajaran lain. Baik, kalau cikgu lihat nanti selepas ni saya akan tunjukkan instrumennya. Jadi yang ni saya huraikan tentang bagaimana sesuatu perkara tu diterjemahkan. Jadi dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada keluarga, latar belakang dan persekitaran murid secara lokaliti dan global. Kalau pencemaran tadi tu memang nampak, memang nyata. Kita kata kat belakang rumah pun dia boleh tengok, dekat kalau menonton TV pun memang keluar dalam berita dan sebagainya. Okay, menggabungkan elemen merentas kurikulum dengan isi mata pelajaran lain atau kemahiran lain. Okay. Kalau pencemaran ni memang banyaklah dengan subjek-subjek lain pendidikan Islam tentang kebersihan, pendidikan moral, pendidikan civic dan sebagainya. Jadi untuk kelima-lima TUMS tadi, tahap untuk mencapai standard okay, sebelum tu untuk penggabung jalinan tu juga tadi ada integrasi beberapa kemahiran dan prosesnya mesti bersepadu dan menyeluruh. Dan dalam memilih kemahiran itu, kemahiran yang utama mesti menjadi fokus. Kalau saya tadi kata ialah kemahiran pada akhir pembelajaran murid boleh menulis. Jadi kemahiran fokusnya, utamanya ialah menulis. Tetapi kemahiran sampingan dia ialah mendengar. Kerana dia mendengar daripada bahan yang diperoleh daripada pita rakaman kita di atas sebagainya. Atau mendengar bahan yang dibaca oleh rakannya tadi. Jadi kemahiran mendengar itu sampingan. Tetapi kemahiran sampingan itu mesti dikuasai dahulu untuk mengukuhkan kemahiran utama. Kita kata kemahiran mendengar ialah kemahiran sampingan. Kemahiran menulis, kemahiran utama yang kita nak capai. Tetapi murid, kita mesti nak memandu murid supaya mereka boleh menguasai kemahiran mendengar ni. Kalau murid tak boleh menguasai kemahiran mendengar, dia tak dapat menulis. Dia tak ada isi. Dia tak boleh nak mengolah isi tersebut untuk menjadi, untuk menghasilkan kemahiran utama dia untuk menulis. Jadi itu walaupun kita kata kemahiran utama di free focus, tetapi kemahiran sampingan harus dikuasai dahulu.
Jadi cikgu pun perlu mengenal pasti mana satu kemahiran utama, mana satu kemahiran sampingan dalam pembelajaran tersebut. Okay. Next. Okay, untuk mencapai TUMS tadi, kelima-lima TUMS, tahap untuk mencapai standard itu tadi, saya ulang balik, iaitu tunjuk ajar. Tunjuk ajar untuk 1 dan 2. Tunjuk ajar yang pertama ialah tunjuk ajar menguasai isi pelajaran. Tunjuk ajar yang kedua ialah tunjuk ajar untuk menguasai kemahiran. Yang ketiga, TUMS yang ketiga, memandu murid, membimbing murid, memimpin murid untuk menyelesaikan masalah. Keempat, memandu murid, membimbing murid untuk menggunakan bahan sumber pendidikan tadi. Dan yang kelima ialah menggabung jalin isi pelajaran dengan kemahiran atau mata pelajaran lain. Dan semua TUMS ini untuk mencapai tahap 4, standard kualitinya yang pertama mestilah mengikut keperluan atau pelbagai aras keupayaan murid. Jadi dia slash kat situ, bila slash dia sama ada salah satu, mengikut keperluan ataupun pelbagai aras keupayaan murid. Kalau nak ada dua-dua lagi bagus. Yang kedua, dengan betul dan tepat. Apa yang betul, apa yang tepat. Maknanya dalam kita membimbing murid ini, kita membawa murid kepada objektif pembelajaran kita itu tadi. Pada isi, murid boleh menguasai isi kandungan itu dengan betul dan tepat. Apa yang berlaku? Kadang-kadang aktivitinya nampak macam gah. Sekarang ni bila bermain di alam maya ni, macam-macam istilah permainan keluar. Tetapi adakah murid yang kita ajarkan itu mencapai isi kandungan atau objektif yang ingin kita capai, yang telah kita tetapkan, yang telah kita rancang pada awalnya. Jadi ini kita membimbing supaya dia tak lari. Bila budak nak terpesong sikit, kita pandu balik kepada arah yang betul. Yang ketiga, secara berhemah. Dengan intonasi, kita dah kata pada awal tadi, kita dah dengan murid yang ada pelbagai jenis murid ini tadi, dan mereka pun kita nak memotivasikan dia. Jadi bagaimana guru sebagai pembimbing ni sebenarnya kita memujuk murid untuk sama-sama berada dengan kita, sama-sama mendatangkan minat untuk dia menguasai topik pada hari tersebut. Itu yang paling utama sebenarnya. Bagaimana cikgu membawa murid-murid cikgu untuk sama-sama suka pada pelajaran itu. Sama-sama suka seronoknya. Kerana apa? Kerana dia faham. Kenapa murid tidak minat? Kenapa murid tak mau belajar? Kenapa murid rasa macam susahnya? Kerana mereka tidak faham. Tetapi bila kita membimbing, dari awal tadi kita membimbing, semua apa yang kita lakukan, yang kita cuba bantu, kita cuba pandu mereka, membawa kepada, tadi saya kata daripada susah kepada sukar, membuatkan mereka rasa selesa, membuatkan mereka rasa terbimbing, jadi dia akan belajar. Minat itu datang. Minat itu datang kemudian akibat daripada bimbingan yang cikgu berikan. Jadi secara berhemah dengan bahasa, dengan intonasi, kalau bersemuka dengan mimik muka cikgu, dengan gesture cikgu, jadi murid akan rasa selamat
Bila dia rasa selamat, dia sukalah. Dan yang akhir ialah secara bersungguh-sungguh. Ini yang berlaku bila macam murid tak dapat je jawab. Macam tadi kita nak membimbing murid menyelesaikan masalah. Tapi bila murid tak dapat, dah lah saya beri jawapan. Tu maknanya cikgu tak bersungguh-sungguh. Kita membimbing lagi, kita berikan penyoalan, kita berikan clue-clue supaya dia terarah untuk boleh menjawab. Kita nak dia yang menjawab. Jadi dia rasa bila dia rasa dia betul, dia dapat sesuatu yang mungkin dia tak pernah rasa sebelum tu, dia kata rupanya dia baguslah, saya boleh belajar lah. Jadi itu akhir konsep akhir dalam pembelajaran yang kita maksudkan. Okay, next. Okay, jadi cikgu, inilah dia borang instrumen guru sebagai pembimbing 4.3, iaitu guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan. Tadi kita dah kata pengetahuan isi kandungan, kemahiran, dan mengamalkan nilai. Banyak nilai tadi yang kita ada penggabung jalinan tadi dengan kemahiran, ada dengan kontekstual diri sendiri dengan persekitaran berdasarkan objektif pelajaran. Okey, guru sebagai pembimbing ini wajarannya ialah 15%. Okey. Kalau cikgu tengok kat situ, rubrik penskoran, itu tadi yang saya kata tahap tindakan, ada 5 tahap tindakan, memberi tunjuk ajar, / tunjuk cara, / panduan, menguasai isi pelajaran, / konsep, / fakta berkaitan pelajaran. Maknanya salah satu. Cikgu sama ada memberikan tunjuk ajar, atau cikgu memberikan tunjuk cara, atau cikgu memberikan panduan, atau cikgu memberikan konsep, atau cikgu memberikan fakta berkenaan dengan isi pelajaran, itu dikira telah ada tindakan ataupun tools yang pertama tersebut. Dia boleh salah satu. Tapi kalau ada semua lagi bagus. Tapi kalau semua mungkin macam tak cukup masa cikgu. Okey, yang kedua memberi tunjuk ajar atau tunjuk cara, ni pun sama. Slash maknanya salah satu. Kalau dia koma, itu maknanya mesti ada. Okey. Jadi kalau nak membaca di sini lah, bila dia slash dia boleh salah satu daripada aspek tersebut. Kalau dia koma dia boleh kena semua. Okey. Memberi tunjuk ajar atau tunjuk cara atau panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pelajaran. Jadi bagaimana kemahiran itu dikuasai. Okay, jadi ni pun ni. Pasal cikgu katakan untuk penulisan tadi contohnya saya kata cikgu melalui lembaran kerja yang cikgu beri. Cikgu dah senaraikan ni ialah isikan mana satu yang orang rasa dia lah ayat topik, ayat huraian, ayat penegas, ayat simpul. Jadi dia dah dapat isi tu. Tu maknanya kemahiran nak menulis tu. Akhirnya nanti dia dapat menulis satu perenggan isi. Okay. Bagaimana dia dapat mengisi tu melalui sumber pendidikan yang diberikan. Ini semuanya berkait rapat. Okay. Yang ketiga tadi memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Ini dalam kumpulan tadi. Dia kumpulan ni dah sediakan tentang langkah-langkah, kumpulan ni dah sediakan punca, yang ni dah siapa yang harus bertanggungjawab, yang ni dah memberikan kesan. Sekarang kita nak daripada sumbang saran tu mereka menyelesaikan masalah, mana isu ataupun mana penyelesaian yang paling utama. Murid juga yang membuat keputusan. Kita memandu atau membimbing saja. Dan yang keempat tadi memandu murid menggunakan atau memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran. Maksudnya kalau kita dah beri sumber pendidikan tu, dia pun tidak kita biarkan begitu juga. Kalau nak gunakan kamus, macam mana cara nak menggunakan kamus ni? Kalau kita kata kita beri petikan, macam mana nak cari bahan ni, ataupun di mana kata kunci yang boleh itu ialah clue-clue yang kita berikan, yang membimbing, yang mengarah murid supaya mereka lebih faham tentang konsep kemahiran dan isi kandungan. Dan yang akhir menggabung atau merentas atau mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk atau unit atau tema atau nilai atau kemahiran atau mata pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran. Okey. Jadi itu pun salah satunya. Dan untuk kelima-lima ini, setiap satunya untuk mendapat
tahap kualitinya 4 mestilah mengikut keperluan pelbagai aras keupayaan murid. Dari awal tadi saya dah cerita tentang keupayaan murid. Tadi dia ada ikut VAK, visual, auditory dan kinestetik. Kita ada pelbagai aras. Mungkin semasa pembelajaran kita laksanakan pembelajaran terbeza dalam pembelajaran kita melalui semasa proses pembelajaran itu sendiri, bahan yang kita berikan, bahan yang berbeza itu dah menunjukkan pembezaan dan juga hasil ataupun produk yang murid-murid hasilkan. Dengan betul dan tepat, maknanya murid tidak menyimpang daripada apa yang kita fokuskan atau objektif yang kita nak sampaikan atau objektif yang harus murid capai pada hari tersebut secara berhemah dengan berhemah dan secara bersungguh-sungguh. Jadi kalau kesemua 4 ni ada dan tindakan semua kelima-lima ada, maknanya setiap satu tu murid akan guru akan dapat 4 markah. Jadi cikgu dah tahu, saya dah cuba kita berkongsi apa yang diperlukan sebagai guru, sebagai pembimbing. Kita dah melihat instrumennya. Jadi sebagai pentadbir sekolah dan sebagai guru yang memantau guru-guru di bawah cikgu, semasa PDP itu berlangsung, apa yang perlu cikgu lihat ialah dari segi kejelasan penyampaian. Adakah arahan yang disampaikan oleh guru itu jelas? Adakah contohnya jelas? Adakah penerangannya jelas? Strategi penyoalan. Adakah berkaitan isi pelajaran? Adakah menilai kefahaman murid? Adakah menjana pemikiran murid? Kita bawa kepada kibat. Menaksir kefahaman murid. Adakah boleh menaksir kepada pembelajaran murid? Berlakunya PBD kat situ. Adakah boleh memastikan penguasaan murid dalam setiap aktiviti? Seterusnya lah, bagaimana pengurusan ABM atau BBB dapat diguna untuk membantu kelancaran dan keberkesanan proses PDP tersebut. Lembaran kerja yang diberikan perlu jelas, sesuai dan bermakna. Seterusnya lah strategi penglibatan. Adakah murid diberikan peluang untuk berbincang, berkomunikasi mengikut peraturan atau peluang untuk berkolaboratif? Dan yang akhir ialah adakah berlaku keterbezaan murid, iaitu adakah aktiviti yang dirancang merangkumi tahap keupayaan murid. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat kongsikan dengan cikgu berkenaan. Okay, sebelum tu kita lihat tindakan penskoran ni. Ni dah saya terangkan lah, maknanya kalau untuk memberi tunjuk ajar ni kosong kalau dia tidak mengambil kira mana-mana perkara. Maknanya tak ada ikut aras, tak ada tidak betul dan tepat, tidak berhemah, tidak bersungguh-sungguh, dia kosong. Tapi kalau ada salah satu, contohnya cikgu tu berhemah saja. Ya murid, cikgu tu memang baik dengan murid, memang lembut dengan murid. Tetapi tak ada keterbezaan murid. Tiada objektif pun tak tahu. Tak terarah kepada untuk nak mencapai kepada objektif pembelajaran tersebut. Murid pun cikgu pun tak bersungguh-sungguh. Tak apalah awak tak faham, tak apalah nanti kita ni. Jadi dia ada berhemah saja. Tu maknanya dia cuma layak dapat 1 markah saja. Maknanya tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu perkara. Okey. Untuk tahap 2 dengan mengambil kira mana-mana 2 perkara. Yang ketiga mengambil kira mana-mana 3 perkara. Dan yang keempat ada semua keempat-empat, iaitu mengikut keperluan dengan betul dan tepat secara berhemah dan secara bersungguh-sungguh. Jadi itulah untuk kesemua kelima-lima TUMS tadi penskorannya. Jadi cikgu sebagai pembimbing guru di sekolah dan juga sebagai guru yang memantau guru-guru, kita dapat lihat bagaimana guru melaksanakan peranan atau memainkan peranan sebagai pembimbing di sekolah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian yang
dapat saya berikan bersama rakan saya Cikgu Salilawati pada petang ini. Segala yang baik itu dari Allah, yang mana yang kekurangan itu adalah dari diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat saya Puan Nurzihan binti Muhammad Zain atas perkongsian itu tadi, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan guru yang masih setia hingga ke saat ini. Tanpa kehadiran guru-guru, siapalah kami. Baik cikgu, setelah kita mendengar dari awal hingga jam 3.45 petang ini, jelaslah kepada kita peranan guru sebagai pemudah cara dalam proses PDP yang berkesan yang dapat membantu murid memperkembangkan potensi secara menyeluruh dan dapat mendorong murid meningkatkan pencapaian pada tahap optimum. Guru sumber inspirasi, guru insan istimewa, tanpa guru siapalah kita. Namun cikgu, perlu kita ingat sebagai guru kita mempunyai amanah tanggungjawab yang sangat besar, iaitu kita perlu menguasai aspek 4.3 guru sebagai pembimbing. Jika kita menguasai tindakan-tindakan yang perlu kita laksanakan untuk mencapai tahap kualiti, sudah pasti cikgu kita dapat menguasai apakah strategi atau kaedah-kaedah yang telah diterangkan tadi untuk menjadi pembimbing yang terbaik kepada murid kita bagi menghasilkan pencapaian yang maksimum. Guru terbaik pemangkin kemenjadian murid yang cemerlang duniawi dan ukhrawi. Sekian, terima kasih daripada saya Puan Salilawati binti Siddiq dan Puan Nurzihan binti Muhammad Zain, SIC Plus Sains Sosial PPD Pontian. Sekalung tahniah dan sekalung penghargaan kepada rakan-rakan guru, rakan-rakan pegawai PPD daerah Pontian dan teristimewa sekali kepada Tuan Timbalan kami Encik Nazarali bin Ali yang sentiasa memberi sokongan yang padu kepada kami. Tahniah diucapkan dan syabas kerana guru-guru telah berjaya melaksanakan PLC pada hari ini sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna. Gunakanlah ilmu yang ada pada hari ini cikgu, kerana penskoran dalam SKPMG 2 terutama aspek 4.3 guru sebagai pembimbing pada hari ini menunjukkan kualiti kita sebagai seorang guru, dan selain kualiti seorang guru itu juga kebajikan murid cikgu, dan pastinya kita akan melihat hasilnya sekiranya guru itu menjadi guru yang berkualiti baik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum dan salam dari Pontian kepada semua, dari Pontian Dinamik kepada semua guru-guru. Terima kasih diucapkan.